Masuk dalam doa. 我们同心进入祷告。 Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, 我们实在感恩啊，我的神， untuk segala kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. 因为给予一切神你莫大的爱给予我们每个。 Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, hanyalah anugerah-Mu. 我们如果今天能够存在，就是仅仅靠着主你的恩典。 Kami bersyukur memasuki awal bulan September ini kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus. 我们实在感恩，因为在这个9月的开头，我们能够来敬拜你， Memuji-muji dan memuliakan Engkau. 我们能够集在一起，能够赞美你， Karena 称 Engkau 颂 memang 你的名， Allah kami 因为你 dan, 真是我们的神， dan Engkau layak untuk dipuji dan disembah. 你是配的被尊颂、被赞美的神。 Ya Tuhan, sekarang saatnya bagi kami duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. 现今我们能够坐着平安的来听你的道， Siapkan hati kami untuk mengerti akan sabda-Mu. 求主你预备我们每位的心来听你的道， Urapi juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan dan hamba-Mu yang menerjemahkan. 求你高莫你两位仆人，不论是传讲的或是翻译的， Satukan hati kami untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. 求主把我们的心集合起来，使到我们能够明白你的话语。 Ya Tuhan, titipkan firman-Mu itu pada lidah hamba-hamba-Mu ini. 我们求你的怜悯临到你的仆人， Supaya hanya firman Tuhan saja yang kami sampaikan dan bukan sekehendak hati kami sendiri. 使到传讲的话语是从你那而来的，不是我们本身自己所要。 Terpuji nama-Mu ya Tuhan. 我们要赞美你的大名啊！ Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们求，我们祷告， Amin. 阿门。 Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 各位弟兄姐妹平安， Shalom. 平安。 Cek. Oke. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita semua boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. 实在感恩，今天早晨我们能够一起来敬拜我们的神。 Saudara, saya senang melihat perkembangan dari GKY Alam Sutra ini. 我是实在感恩看到阿拉姆苏特拉的进展， Ini udah full banget loh ini. 看到这满满的一堂。 Pak Andre, saya kanan kiri Pak. Oh, kalau kiri nggak bisa, kanan. 2-3 ruko lagi. Saya dengar sudah membeli ruko dan sedang dipersiapkan ya. 听到了，我们已经买新的堂。 Saudara, ketika kita bersemangat dalam memberitakan kabar baik, mengajak jiwa-jiwa baru, Tuhan disenangkan. 当我们积极的把福音传出来，把人引来神的家里，神是多么的喜悦的。 Saya mengikuti dari sejak awal persiapan dan pendirian dari GKI Alam Sutra ini. 这本堂我已经跟着这本堂的发展一直以来。 Salah satu pos di lingkungan GKI yang sangat pesat perkembangannya adalah salah satunya adalah GKI Alam Sutra. 我们的堂是非常积极有进展的，就是属于我们阿拉姆苏特拉的堂。 Kalau saudara makin bersemangat dalam membawa jiwa-jiwa baru, saya sangat yakin 2-3 tahun lagi Bajem, 2-3 tahun lagi jadi jemaat dewasa. 我觉得，要是我们这样的继续下去，充满信心的招人来信主，我们的教会将更加的发展。 Mungkin saya rasa KU1, KU2 kalau di total sudah ada hampir nope, Pak? Belum ya? Hampir lah ya. 也许接近了200会有了吧？ Syarat untuk menjadi jemaat dewasa itu cukup 200 jemaat 是 kehadiran. 有200，我们就能够独立的成为。 Dan ayo saudara ya, ini bukan tanggung jawab dari rohaniwan saja, para pengurus saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita sekalian 这 untuk 不 boleh 是 semangat 只 memberitakan 是 Injil 神 ya. 谱的那个重担，这是我们大家的重担。 Ya, saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya judulnya status baru sebagai anak-anak Allah. 今天的讲题就是说到我们新的身份，当我们已经成了神的儿女。 Saya mengajak kita membaca dari Yohanes pasal 1 ayat 12. 我们要来一起读约翰福音
第1章第12节。 Kita akan baca pertama-tama dalam bahasa Indonesia, dan minta maaf slide-nya nanti hanya dalam bahasa Indonesia, tapi nanti yang berbahasa Mandarin silakan membaca dari Alkitabnya masing-masing. 先 Ya. 用印尼文读，然后用中文读。 Yang berbahasa Indonesia bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 凡接待他的，就是信他的名的，他就赐他们权柄，做神的儿女。 Saudara, saya ingat sekali tahun 95-an begitu ya. 我记 HP 得 saya yang pertama ini mirip kayak gini nih saudara, 记 versinya. 得90年代的时候啊，我第一个手机就是这样的。 Kalau yang angkatan Gen Z gitu ya, pasti nggak kenal handphone jenis ini. 也是新的一代，他们没有认识到这种手机。 Ini memang perubahan yang besar bagi kita yang Gen X ini ya, generasi yang kelahiran 60-an ke atas begitu ya. 我们在60后出生的，就是有非常大的变化。 Dari model telepon yang kita putar itu ya, 从我们 menjadi 用 HP yang sekarang ini. 用电话只是这样转的电话，到现今这样先进的电话。 Dan dulu HP pertama itu, versi yang pertama itu hanya fungsinya buat nelpon dan itu SMS begitu ya. 以前的手机呢，第一款的就是只是我们能够打电话、通电话，还有能够传资讯。 Gen Z ini pasti juga nggak tahu apa itu SMS begitu ya. Belum pernah mereka pakai SMS. 年轻一代的他们也不知道什么叫做 SMS 呀。 Tetapi saudara, kita memang kagum dengan perkembangan teknologi di abad ini. 不过我们看到这个世纪的那个科技的发展，实在是使到我们震撼。 Telepon generasi pertama yang hanya berfungsi untuk menelpon dan mengirim kabar secara teks begitu ya. 以前旧款的手机只是能够通电话，还有寄资讯而已。 Mengalami versi yang begitu luar biasa menjadi smartphone. 然后到了这个万能手机， Di dalam satu genggaman tangan kita hari ini, kita bisa menjelajahi seluruh dunia. 我们只是紧紧抓着一个小小的手机，不过我们能够去到全世界。 Fungsi dan fitur-fiturnya tidak hanya berguna hanya untuk berkomunikasi dan mengirim pesan, tetapi bisa juga menjelajahi melalui internet. 所以它的功能呢，不只是我们能够资讯，还有能够沟通，不过我们能够达到，还有能够看到全世界的发展。 Bahkan kita bisa bersosial media dengan banyak orang di seluruh dunia. 我们也能够跟全世界的人来沟通，来认识。 Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, macam-macam saudara. 有 Facebook、Instagram， 还有 TikTok 种种。 Sehingga kita begitu asik dengan dunia kita, dengan segenggam yang disebut dengan smartphone itu. 使到我们那么的沉迷在我们这个小小的手机里面的世界。 Saudara, terjadi perubahan yang luar biasa dari versi yang lama yang disebut HP itu dengan versi yang baru yang menjadi teknologi yang sangat canggih yang disebut dengan smartphone itu. 已经有了那么大的变化，从以前的手机到现今的万能手机， Perubahan-perubahan itu sangat nyata. 这些改变是十分的十分的看到是十分的大的改 Dan 变。 orang-orang bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar dari perkembangan teknologi. 然后有些人也得到很多的益处。当这个手机已经发展到这样的程度， Saudara, konteks kita pada pagi hari ini juga bicara mengenai status yang baru kita sebagai seorang anak-anak Allah. 我们今天早晨也说到了我们个人的身份，我们是成为了神的儿女后的身份。 Saudara, Yohanes pasal pertama yang tadi kita baca membicarakan tentang status kita ketika kita menerima Yesus dan percaya atas nama itu. 刚才那一节我们读到的约翰福音，就是说到我们的身份，当我们已经成为神儿女以后的身份。
Jadi menarik sekali, Yohanes pasal 1 ayat 12 itu menyebutkan ketika kita menerimanya, lalu percaya dalam namanya, kita memperoleh status yang baru, menjadi anak-anak Allah. 约翰福音说到，接待他的，然后信他的名的，然后我们就能成为他的儿女。 Saudara, apa artinya menerima dan percaya? 什么意思？就是接受他和信他的呢？ Saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sangat jelas bagaimana sikap kita atau keputusan kita pada waktu kita bertobat. 在罗马书第10章第9节那里强调说，非常清楚的说到， Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu, ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dikatakan engkau akan diselamatkan. 你若口里认识耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。 Jadi kapan status kita menjadi anak-anak Allah itu baru terjadi? 我们何时成了是神的儿女的这个身份呢？ Yaitu pada waktu kita mengaku percaya. 就是当我们承认他还有信他的时候， Mengaku melalui mulut dan percaya melalui hati. 我们的口承认他，然后我们的心来相信他。 Jadi belum cukup hanya dengan pengakuan melalui lidah bibir kita saja. 所以当我们的口只承认的时候还不够的， Karena begitu banyak orang yang mengucapkan percaya tetapi hati tidak. 因为有很多人都说他是信主的，不过他的口说的，他的心是不承认。 Soalnya kalau cuma cukup ucapkan melalui mulut saja, iblis juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 如果只是用口承认而已，那魔鬼也能够信耶稣。 Yang membedakan percaya versi iblis atau gaya iblis dengan orang-orang percaya yang menjadi orang-orang Kristen, yaitu di dalam hati kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 那些与魔鬼一样的承认主耶稣，还有我们真正来相信他的，就是用我们的心来相信他，这是区别性。 Itulah yang kita kenal hari ini istilahnya adalah bertobat. 今天我们就认识到一个词，就是悔改。 Bertobat adalah perubahan yang nyata, perubahan yang drastis. 当我们悔改的时候，我们就有一个很大的变化， Perubahan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. 从旧的人改变成新的人。 Dahulu kita adalah gaya hidup kita yang lama, cara yang lama, cara dunia. Tetapi kita kemudian berubah menjadi manusia yang baru dengan cara-cara ilahi. 我们的旧人呢，就是我们的思想是属于世界的，然后我们的生活方式也充满罪恶的旧人。 Pertanyaannya adalah, apakah setiap pribadi kita punya pengalaman-pengalaman pribadi seperti ini? 是否我们每位在座的都有这种经验呢？ Terus saya ingat sekali bagaimana saya pertama kali bertobat. 我非常的记得我第一次怎样悔改， Saya dibesarkan bukan dari keluarga Kristen. 因为我的家庭背景也不是基督徒。 Papa mama saya, sampai saya menjadi seorang rohaniwan lulus teologi, mereka masih belum percaya pada Yesus. 我的父母亲，当我已经成为了神仆的时候，他们还不相信神。 Tapi saya ingat sekali bagaimana papa saya pada waktu kami anak-anak masih kecil itu, diantar kami ke gereja. 不过我小的时候，我爸爸就把我们送到教会去。 So, bisa percaya tidak bahwa kami dari kecil sudah diantar papa yang belum percaya pada Tuhan, tapi antar ke gereja. 能够相信吗？我们小的时候是被一位不相信神的父亲带到教会去的。 Saya ingat sekali itu tahun 74-75an lah. Papa saya baru pindah dari Surabaya ke Jakarta. 我们是从泗水搬到盐城来。 Papa baru beli motor baru, 我父 Honda, 亲刚刚买新的摩托车，就是 Honda 的 Honda CB 125cc. 125cc。 Ini kalau ada beberapa papa mama yang usianya seumuran papa saya kalau zaman tahun 70-an, Honda CB 125cc itu
motor yang diminati. 那个时候，这种摩托车是非常受欢迎的。 Tiap hari papa lap motor itu, begitu ya. 我父亲每天都擦那个清理那辆摩托车， Itu setiap hari dilap. Debu belum nempel, udah dilap dulu sama papa saya. 每 Gitu. 天都擦得干干净净的。 Saya ingat sekali, dan itu pasti hari Minggu, kami 5 anak dimandikan oleh mama, lalu dikasih baju yang bagus. Kami 5 bersaudara. 我有5个兄弟姐妹，我们5个就妈妈把我们洗澡后，然后 Lalu dengan motor Honda CB 125cc itu kami 5 anak diajak oleh papa. 然后用这辆摩托车，我们5个小孩子就被我爸爸送到教会去。 Nomor 5 di tangki motor, 第5的就是在摩托的 tanki 那边， pegang stang motor. 然后他抓住那个摩托车的。 Adik saya nomor 4 di tangki motor, pegang perut dedek. 第4的就是在第5的后面，也是抓住那个。 Nomor 3 juga di tangki motor, 第3的 pegang 也 perut 是在 dedeknya 前 lagi. 面，在抓住第4个的。 Baru kemudian papa saya. 然后我爸爸， Adik saya nomor 2 di belakangnya lagi, 然 pegang 后 perut papa. 第2的弟弟就在我爸爸的后面。 Nah saya anak paling gede, duduk paling belakang. 我是最大的，然后我坐到 Wah, itu 最后面去， Udah paling ujung tuh, udah hampir jatuh itu pantat itu ya. 就是最尾端的，哇，会跌倒的。 Satu motor 6 orang saudara. 一台摩托车，一辆摩托车能够载6人。 Di Ancol Barat kami tinggal, putar. Motor itu menuju ke satu gedung gede begitu. 我从我们的家就去到一个很大的建筑物， Kita pikir hari itu papa lagi ajak piknik begitu ya. 以为我 Seneng 爸 gitu 爸 ya. 要带我们去郊游。 Rupanya di depan gedung gede itu ada kuburannya. 不过看到那个建筑物前面还有一个 Ini- 那个坟墓， Ini piknik atau apa ini kok kuburan gitu ya. 为什么带我们去坟墓？ Lalu ke gedung sebelah, jadi ada gedung lagi di balik gedung yang besar itu. 然后在那个大的建筑物的旁边还有一个， Rupanya ada kelas-kelas di samping gedung yang besar itu. 在那边有科室， Motor papi berhenti di sana, turunlah 5 anaknya. 然后爸爸的摩托车就停在那边，我们5个就下来了， Diantar ke salah satu kelas. 就是把我们送到一个 Begitu 教室里面。 pintu dibuka, ada satu orang kakak cantik begitu. Waktu lihat anak-anak, 5 anak, ayo masuk. Disuruh masuk kami. 然后就一位年轻的老师，他就非常欢迎了。 Saudara tahu itu adalah kelas sekolah minggu saya yang pertama. 那就是我第一堂主日学课。 Tempat itu adalah GPIB Sion, 那就是 Jalan Pangeran Jakarta, saudara. Yang kalau saudara tahu ya, daerah Beos itu ada 在 gedung 巴 gereja 雷兰加卡 gereja 大 tua 的 itu. 一个教会。 Itulah gereja yang pertama dan gereja saya sampai saya pemuda. 那个就是到我从小到我青年时候的教会。在 Jadi 那 saudara 边 tahu ya, orang GPIB itu banyak orang Ambon, orang 那边有 NTT, 很多种种。 yang keriting-keriting hitam-hitam. Ya, Ada jemaatnya yang Tionghoa begitu ya. 那边是都是总和的，有很多 Ambon 的，还有我们华人也 Di 是。 gereja itulah Kak, saya diantar papa ke sekolah minggu. 那就是我爸爸带我去主日 Lalu 学的， papa di depan, di gerbang gereja. 然后我的 ngerokok 爸爸就在 Nggak 教 mau 会的 masuk 前 kebaktian 面抽烟。 Sampai saya remaja, saya 到 pernah 我 nanya sama 青 papa, 年的时候，然后我又问我爸 Pak, kenapa dulu papa antar kami ke gereja? 为什么爸爸送我们去教会呢？ Lah papa kan bukan orang Kristen. 你又不是基督徒。 Biasanya orang Tionghoa yang bukan Kristen yang menyembah pada nenek moyang itu kan kalau nggak kelenteng ya ke wihara. 我们华人大多数的就是拜拜的，然后就不是去庙，就是去那 Kok 个佛堂。 antarnya ke gereja? 为什么把我们带到教会呢？ Waktu papa saya tanya begitu, dia juga jawabnya bingung. 我这样 Kenapa 问 ya? 他的时候，他也不知道怎样回答我。 Tapi dia jawab cuma ini aja kalimatnya. Yang papa tahu, anak-anak kalau diajarin sama gereja, anaknya jadi baik. Nah itu persepsi 爸 papa 爸 saya. 说，因为我觉得小孩子要是跟着教会呢，他们的行为就变成好的。 Papa pengen anaknya baik, jadi 因 dia 为 bawa ke 我 gereja. 要我的孩子都是好好的，所以我 Mohon 就 maaf, 带他 bukan 去 berarti 教 kalau diantar ke wihara atau kelenteng nggak jadi baik ya. Bukan Cuma itu berarti persepsi papa saya yang buat positif hantu tentang bukan. kekristenan. Saudara, dari kecil saya diantar ke sekolah minggu,
Bahkan saya kemudian rajin ke komisi remaja dan saya menjadi aktif di komisi remaja. 从小我就被我爸爸带到主日学，然后到青年的时候就在青年团契，我也是侍奉了。 Dan saudara, saya mengalami pertobatan yang nyata ketika saya mengikuti retreat komisi remaja GPIB Sion di Pangeran Jakarta 我 itu. 真正的悔改的时候，就是跟着一个退休会青年团契的退休会。 Saya sampai hari ini nggak bisa lupa, tanggal 21 Juni 7月 1983. 21号83. 1983年， Hari itu pengkhotbah berkhotbah begitu luar biasa. Malam terakhir retreat komisi remaja. 那是最后一晚的一堂讲道， Terakhir dia calling, altar call. 然后就有宣召。 Saya nggak bisa lupa juga kira-kira kalimat pengkhotbah itu. 我也不能够忘记那个传道人所讲。 Saya nggak mau tahu kamu sudah ke gereja tiap minggu, dia katakan 我 begitu. 不要知道你每个星期是否去教会， Saya juga nggak mau tahu kamu sudah aktif di gereja. 我也不要知道你是否已经侍奉或者没有， Saya tiap minggu ke gereja. 因为我是每个星期 Saya 去教会 pengurus 的， komisi remaja. Kena 我 saya sudah. 是这个青年团契的在里面侍奉的， Baru dia katakan begini, saya juga nggak mau tahu kamu juga panitia retreat ini. 我也不要 Saya 知 juga 道 kena. 你是不是在这个退休会的管理人。 Tapi kalau kamu belum punya Yesus dalam hatimu, kamu ambil keputusan percaya dan maju ke depan. 如果你的心里还没有主耶稣的话吗？你就要确定要真正的来承认他。 Saudara, momen itu tidak bisa saya lupakan. Saya maju ke depan, menangis di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosa saya. 我在那一刻就往前走，然后在那一刻我真的是悔改了。 Saya mengangkat tangan dan mengaku percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. 我举起我的手，然后我承认主耶稣基督是我的救赎主。 Saudara, momen itu mengubah cara berpikir saya, cara hidup saya. 那一刻就是改变了我全部的所想的。 Memang jatuh bangun menjadi orang Kristen. 也许我们成为基督徒，我们有时候也会跌倒。 Tapi Tuhan mengubah gaya hidup saya, cara berpikir saya, cara hidup saya yang dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. 主把我改变了，从旧人成为了新造的人。 Saya menyadari saya tidak boleh lagi bermain-main dengan hidup saya. 我就察觉到那一刻，我不可以以我这个生命开玩笑。 Saudara, itulah yang Tuhan ingin melihat dari hidup engkau dan hidup saya. 主真的是要从我们的生命中，他要看你，也是要看我。 Yaitu menjadi manusia yang baru yang mengalami perubahan yang nyata. 他要我们成为有一个真正有变化的人。 Di Alkitab ada beberapa istilah manusia baru itu. 在我们的圣经里面说到新人的时候，有几个说法。 Yang pertama istilahnya adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. 哥林多后书第5章第17节这么说：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Jadi istilahnya adalah menjadi ciptaan yang baru. 就是说，我们是新造的， Tetap tubuh kita nggak berubah, saudara. Sama bentuknya. 我们的身体是没有变化的，仍然是一样的。 Bukan berarti menjadi ciptaan baru lalu kita menjadi bentuknya kakinya 5, kepalanya 2. Enggak. Sama. Tapi yang baru itu di dalam hatinya. 新造的不代表我们的躯体有变化，不过是在我们里面的有改变。 Istilah yang kedua yang dipakai adalah yaitu hidup baru. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 saya bacakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia melalui baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. 第二就是新生的，在罗马书第6章第4节，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Jadi kita mengalami satu perubahan dari hidup yang lama
menjadi hidup yang baru. 所以我们有变化，从旧的生命到新生命。 Istilah yang ketiga yang dipakai Alkitab juga adalah yaitu manusia yang baru. 第三个就是说到新人， Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. 哥罗西书第3章第9到10节，不要彼此说谎，因你已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。 Jadi saudara perhatikan, baik istilah ciptaan yang baru, hidup yang baru, manusia yang baru, sama-sama mengarahkan pada identitas, pada status yang baru kita sebagai anak-anak Allah. 我们看到新造的，还有新生的，还有新人的这3个词语，我们要知道主是要我们有真正的改变的。 Pertanyaannya adalah apa tanda-tandanya atau ciri-cirinya kalau kita sudah mengalami satu perubahan status yang baru itu? 问题就是我们有什么印证呢？有什么记号呢？要说到我们是真正是被改变的人。 Saudara, hal yang menarik, yang berubah terjadi dalam kita sebagai status yang baru. Kita mulai tidak puas hanya pada realitas religiusitas kita, tapi mulai meningkat pada satu level spiritualitas. 第一个印证就是，当我们已经有所改变的时候，我们就不只是停留在只是享受宗教的仪式而已。 Saudara, apa itu religiusitas? 那是什么的宗教仪式呢？ Sebuah gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan keberagamaan kita hanya pada ritual atau verbalisme keagamaan kita. 宗教仪式就是当我们进入一个崇拜的时候，我们只是仪式性的而已。 Kita bisa menipu diri kita sendiri dengan religiusitas kita. 我们就是要把我们自己蒙骗自己，已经用我们的那个宗教仪式来改变一切。 Saudara, di Indonesia ada 12 yang disebut dengan kantong-kantong Kristen Indonesia. 我们在印尼有12个，就是说12个是我们基督徒的那个区。 Di dalam pelayanan misi saya sudah berkeliling seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, saudara. 从我的那个的侍奉，我已经去到了全个印尼。 12 kantong Kristen itu, ya, mulai dari Nias, Mentawai, Santek, Tanah Papua, NTT, ciri-cirinya sama. 12个那个我们说到基督徒的地方的时候，全部都是一样。 Saudara tahu, mereka kalau ke gereja itu kayak mau pesta. 你们知道吗？他们去教会的时候，好像他们要去赴一个宴会一样。 Orang-orang dari Indonesia Timur atau Indonesia Barat, Nias atau Tanah Batak itu bajunya 从 bagus-bagus. 东部到西部，他们的穿着都非常的讲究的。 Saudara tahu, kalau saudara hadir semuanya di gereja-gereja HKBP atau GPIB, jemaat yang pria biasanya pakai jas. 你看 Sini 到那个 jarang ya. Kalau yang pakai jas biasanya petugas gitu ya. 他们那个种族性的那个教会，他们都每个男生都穿到非常整齐的， Perlente sekali mereka kalau ke gereja. 他们穿的非常讲究。 Ibu-ibunya nggak kalah keren. 那些妇女也是不输的，他 Itu 们 loh 也 saudara 是 pakai apa? Sanggul. Wah, itu ada berapa tusuk kondenya. 他们把头发梳到非常整齐， Pilih baju yang paling bagus. 他们也穿到非常最 Pilih 好 tas 的 yang 衣服， paling keren. 他们带最好的包包。 Pokoknya saudara kalau ke gereja itu wah itu show baju-baju terbaik 那所以我们 versi 就 daerah itu muncul semuanya. 就看到他们穿着非常讲究的。 Tapi saudara tahukah, daerah-daerah yang mengalami kemerosotan di dalam kejahatan atau moralitas juga di daerah-daerah ini. 不过我们看到在很多犯法的地方，也是属于我们基督徒的地区那边所发生的。 Saya satu kali mengajar di salah satu STT di Kepulauan Mentawai 我曾经在 di 马 barat 达歪的那 di barat 个 Sumatera ya. 神学院，我在那边有教过。 Mahasiswa saya menyampaikan pada saya, Pak Hari,
Nanti Bapak jangan kaget ya, kalau nanti ketemu sama seorang pendeta, kalau hari Minggu dia pendeta, hari biasa dia dukun. 你不要吓一跳啊，因为有一位神父，他是星期天才是神父，其他的日子他是巫师来的。 Saya pikir dukun kayak istilah kita aja, istilah ya, dukun beranak, dia sebenarnya suster atau bidan begitu ya. Enggak Pak, betul-betul dukun katanya. 说不只是帮人家接生孩子的那种，不过他是真正的巫师， Pakai jampe-jampe, pakai kumur-kumur, gitu ya. 他还有用老款的那些仪式。 Hah, saya sampai kaget. Loh 我 kok 也 bisa? 吓了一跳，为什么会这样？ Inilah Mentawai Pak katanya. 这就是门道啊！ Mohon maaf kalau ada yang dari asal Mentawai. 也许我要替那个从那边来的要， Di Mentawai juga ada satu kebiasaan saudara di 那 sana 边也是有一个习俗， yang namanya cari kepiting. 他们就说去找螃蟹。 Saudara kalau mau cari makan seafood yang enak dan murah, datanglah ke Indonesia Timur begitu ya. 如果你 Itu 要吃 kepiting 到 yang 2 海 kilo 鲜， ada di sana. 那边有 Harga ceban-noban. 2公斤的螃蟹，只是1万还是2万等而已。 Asal jangan lupa bawa obat kolesterol aja kalau ke sana itu. 不要带那个胆固醇的药去。 Jadi cari kepiting. Maksudnya adalah di musim-musim tertentu saudara di sana itu kepiting banyak banget. 当有一些季节在那边很多螃蟹出现， Nah, biasanya yang cari kepiting ini anak-anak muda, anak-anak Ya, remaja tahu. gitu ya, ABG-ABG. 那些找螃蟹的大多数都是年轻人， Mereka cari di rawa-rawa, di pantai-pantai begitu. 他们在那个在那边在海边那边去找这些 Tapi 螃蟹。 orang tua yang dipamitin sama anak-anak remajanya tahu. Kalau anaknya, "Pa, Ma, cari kepiting ya." Dia tahu orang tuanya. Nanti pulangnya, nih anak gadisnya udah nggak perawan lagi. 如果 Anak 要 pejakanya 是 udah nggak pejaka lagi. 要是女孩子或者青年人，他们说爸妈我要去找螃蟹，他们就知道他们回来以后已经不是畜生的身份。 Jadi sepanjang malam mereka mencari kepiting, seks bebas di pantai-pantai. 所以在那一个整晚上，他在那边借口是说找螃蟹，不过他们就是在那边淫乱。 Dan saudara tahu, Mentawai itu 90, mungkin 95% masih Kristen. 在那边是95%是全都是基督徒， Ritual keagamaan masih mendominasi gaya hidup orang-orang Kristen hari ini. 在那边老式的那些宗教仪式，他还是在那边。 Maka kalau saudara cukup puas hanya dengan ibadah-ibadah saja, maaf, nggak cukup. 你也许只是星期天做一些礼拜，这是不够的。 Saudara masih ingat Yesus pernah mengecam para ahli-ahli Taurat, para orang-orang Farisi. Kamu itu kayak kuburan yang di luarnya dikapur putih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. 就是主耶稣曾经指责那些法利赛人，他说：“你们外面好看，里面装的是死人的骨头。” Saudara, itu loh. Kurang apa Farisi, kurang apa ahli Taurat dalam soal ibadah. Mereka sangat luar biasa. 我们看到，文士和法利赛人，他们有什么缺乏的吗？他们对于宗教仪式是非常注重的， Mereka sangat menghargai hari Sabat. 他们非常注重主日， Sampai ada begitu banyak aturan tentang Sabat. 他们使到他们的主日的时候有很多很多的条规， Gak boleh jalan lebih dari 1 mil. 不可以走到1米多， Gak boleh bawa barang sekian kilo. 不可以带多么重的 Macam-macam 东 saudara. 西。 Aturannya terlalu 有 detail. 很多的Tetapi saudara, Yesus mengecam mereka. Pukul Kamu Yesus. munafik katanya. 主耶稣说他们是假冒为善的。 Maka saudara, kalau kita puasanya dengan ibadah, doa, persekutuan, ya, kemudian kita ikut aktivitas kegiatan-kegiatan, itu belum cukup. 如果我们只是享受在崇拜，然后祷告，还有一切的教会活动，那是不够的。 Kita perlu satu tingkat lagi, 我 lebih 们 tinggi. 需要更上一层的， Masuk pada level spiritualitas. 我们要进入提升到属灵方面的， Yaitu mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 我们要能够真正的与主相会的那一刻。 Ada satu kerinduan, kesungguhan hati untuk semakin hari semakin menuntut diri serupa dengan gambaran hal kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 我们要有追求，
日复一日，我们要更像我们的主耶稣那样。 Kita ingin hidup semakin serupa dengan Tuhan sehingga kita mampu mengenal, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam 我 hidup 们要 kita. 更接近主，更认识他，使到我们的生活方面都有改变，生命也有改变。 Saudara, memiliki kehidupan demikianlah yang menjadi kerinduan kita sebagai tanda tanya kita sebagai anak-anak Allah. 就有这种追求，就是象征着我们是真正的是神的儿女。 Maka saya mendorong kita jangan puas hanya kalau kita menghargai hari Minggu kita beribadah. 我们不只是星期天我们注重，然后我们来 Belum 崇拜， cukup, saudara. Belum 那 cukup. 个是不够的。 Kita perlu memahami isi hati Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan. 我们要真正的能够有亲自来体会到神与我们真正的来认识他。 Maka saudara, terkait dengan spiritualitas kita ini tidak bisa dipisahkan dengan tanda yang kedua, yaitu kita merindukan untuk semakin menuruti perintah-perintah Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. 就我们要进入第二个我们的象征，就是我们要更加的遵守他的诫命。 Saudara, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 ini sangat indah sekali. Tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 我们要看到在这里，就是我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他的。 Di mana perintahnya itu? 在哪里呢？他的诫命呢？ Yaitu di dalam Alkitab firman-Nya ini. 他的诫命就是在我们的圣经里面。 Kita tidak hanya sekedar membacanya, 我们不只是读圣经而已， tapi juga merenungkannya siang dan 我 malam. 们也要深思深考。 Nggak cukup membaca dan merenungkan, tapi punya kerinduan untuk mengaplikasikan dalam 不 kehidupan 只 kita 是 sehari-hari. 我们读，然后来思考，我们要更加一层的，就是要把圣经活出来。 Menuntut diri, menjalani kehidupan yang sesuai dan seturut dengan apa yang diajarkan melalui 我 firman. 们要要求我们自己能够把神的话语活出来， Mudah saudara? Enggak, 能够吗？简单吗？其实是 tidak mudah. 实在是不容 Untuk 易。 kita bisa membaca setiap hari firman Tuhan saja, itu juga sebuah perjuangan sebagai 我 orang-orang 们 beriman. 能够每天来读神的话语，那个也是我们要挣扎的。 Kita sungguh bersyukur saudara, kita hadir di sebuah zaman di mana semua informasi termasuk teknologi-teknologi terkait dengan firman Tuhan begitu melimpah. 我们实在感恩，因为我们这个时代呢，我们要知道神的话语的资讯是哇非常容易的。 Di HP saya saudara, WhatsApp itu hampir sehari itu mungkin puluhan orang kirimin renungan, kirimin ayat, kirimin, wah itu melimpah luar 每 biasa. 天很多那些寄到那个经节的种种的，都是能够 Dari yang 输到我 model 们的 teks 手机， sampai video, sampai slide, wah itu sampai penuh itu HP kita. 有种种的，只是话语的，也是有一个短篇的，种种的都有。 Pertanyaannya adalah, adakah waktu yang kita pakai untuk bisa merenungkan dan memiliki hubungan dekat dengan Tuhan? 是否我们有用我们的时间来思考神的话语呢？ Kita harus menyediakan waktu-waktu khusus itu. 我们要准备这些那么宝贵的时间来与神接近。 Firman Tuhan bukan hanya dibaca dan direnungan, tapi diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. 我们的主的话语不只是我们读，我们来思考，不过我们要把它行在我们的生活中。 Ada banyak tanda lainnya, tetapi saya masuk pada tanda yang ketiga saja, yaitu kita sebagai orang-orang percaya juga memiliki satu tanda untuk saling mengasihi. 实在是有很多的印证，如果我们是成为神的儿女。不过第三个我要提醒的就是要互相 Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 kita diingatkan, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 约翰一书第4章第7节这么说：“亲爱的弟兄啊，我们应该彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。” Saudara, ajaran dunia tentang keagamaan yang mengajarkan tentang mengasihi paling dominan di agama yang disebut dengan Kristen. 因为在全世界的宗教里面，说到爱的那个时候呢，就是我们基督教的是最注重的。 Tetapi juga perlu saudara ketahui,
agama atau komunitas agama yang paling banyak pertengkaran dan kemudian muncul aliran-aliran juga adalah kekristenan. 不过在中间呢，在里面有很多吵闹，然后有有分支的非常分裂的，也是我们基督教。 Saya ingat sekali ada seorang pendeta senior pernah menyampaikan begini. 有一位老牧师这么的说： Kalau ribut di kantor, 如果 sehari 你 2 hari bosnya suruh damai, selesai sudah. 如果你在工作场所的时候有跟人有分支的时候，有吵架的时候，1-2天已经解决了。 Tapi kalau ribut di gereja, 不过你要是在教会里面有生了 sampai 一 dibawa 些冲 mati, 突呢， gak ada pengampunan. 到死的时候都还没有解决。 Saya beberapa kali berkunjung atau membesuk beberapa jemaat. 我有很多次都是去探访一些会友， Saya ketemu anaknya, lalu, oh itu Pak Hari tolong doakan papa katanya. Oh iya, Oh. kenapa papa? 然后我看到他的儿子，儿子说，牧师求你帮我的父亲祷告。 Nggak mau 你 ke 有什么 gereja 事呢 lagi katanya. 他说要去 Loh, 教 kenapa? 会。为什 Ah, 么？ dulu waktu muda dia aktif di gereja, ribut sama pendetanya. Habis itu seumur hidup lagi sampai hari ini nggak mau ke gereja 因 katanya. 为年轻的时候跟神父吵过架，然后赌气了就不去教会了，到现在。 Saudara, kalau sesama orang Kristen, ya, jemaat ribut sama antar jemaat, majelis ribut sama hamba Tuhan ribut dengan hamba Tuhan, itu sampai mati, belum damai-damai juga begitu loh. 在会友跟神父啦，还有知识啦，跟神父这种关系，要是有冲突的话，到死都还没有解决。 Masih bagus kalau pilihannya pindah gereja. Udah, saya nggak mau ketemu wajah dia lagi. Nah, itu tuh udah ngomong, nggak mau, nek lihat mukanya. Nah, gitu ya, 有 pindah 选 gereja. 择去到别的教会。 Tapi yang lebih parah lagi kalau saya sejak hari ini nggak mau injek kaki saya lagi ke gereja. Wah, itu 有 lebih 的 parah 就说 lagi. Saudara. 从今天起我就不要去教会的。 Saudara, kenapa ini bisa terjadi? 为什么这些事能够发 Katanya 生 kita 呢？ mengasihi. 我们说到我们是有爱的， Dan kasih itu sumber dan asal itu dari Tuhan. 我们能够彼此相爱是从神而来的。 Tapi maaf saudara, kata mengasihi itu begitu indah di mimbar, begitu indah di dalam ungkapan-ungkapan, bahkan di-share ke WhatsApp atau dalam bentuk slide-slide yang indah. Tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. 彼此相爱呢，说到的是很美的，在我们的台上也能够说到，在有人家记的那个，我们也是能够听到。不过要行出来的时候，实在是非常难。 Saudara, untuk menjadi satu itu tidak mudah. Itulah doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17. Gereja menjadi satu. Sampai hari ini belum tercapai cita-cita itu. 所以 Harapan 教 itu. 会要合一呢，从今天都还没有达到这个目的。 Yang terjadi malah gereja, muncullah tambah lagi gereja. Karena pendeta A sama pendeta B ribut, buka gereja baru begitu. 然后就有神父跟神父有分支，然后他们就分裂了，又建立别的教会了。 Apalagi sekarang zaman apa-apa diviral-viralkan ini. 现在有什么事就把它弄轰动起来。 Wah, ini pendeta nipu. Wah, disebarin kemana-mana 啊， gitu ya. 有这个神 Biarin dia 父某某 mukanya 神 sampai 父 ketahuan semua jemaatnya bahwa pendetanya penipu. Nah, 啊，然后要把它传出去。 saudara, untuk apa? 这个要 Kita menjatuhkan Wei le sesama semana? saudara seiman kita. 使到一个人跌倒，那个是有什么用的呢？ Saudara, mengasihi adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. 我们能够彼此相爱，那就是印证着说我们是神的儿女。 Mari kita mulai dari kita mengasihi diri kita sendiri. 我们从我们自己爱自己先。 Orang yang bisa mengasihi dirinya sendiri, dia juga akan belajar bisa mengasihi sesamanya. 如果我们能够爱我们自己先，我们也能够学习怎样去爱别人。 Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, 要 kasihlah 尽身尽意尽 sesama 心 manusia seperti 爱你的 dirimu 神， sendiri. 也要爱人，好像爱你自己一样。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
Hari 每 ini 个弟兄姐妹，亲爱的弟兄 kita 姐妹， punya status yang baru sebagai anak-anak Allah. 今天我们有了新的身份，成为神的儿女。 Mari kita tidak hanya menuntut diri pada religiusitas kita, tapi pada tingkat spiritualitas. 我们不只是注重我们的宗教仪式而已，不过我 Mari 们 kita 要属灵的方面也是要 Juga 增加。 haus akan firman Tuhan melalui membacanya. 对我们的神的话语，我们有科目的，要有要求，要有追求， Dan mengasihi saudara-saudara seiman kita. 还有要彼此 yang lainnya. 相爱。 Mari kita tunduk kepala kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami baca. 主啊，实在感谢你，你的话语我们已经读了。 Dan pada pagi hari ini sudah kami dengarkan penjelasannya. 今天我们也听了你的话语， Yang mengingatkan kami, menegur kami bagaimana cara hidup kami selama ini. 也能够提醒我们，我们现今是怎样的活出我们的自己的生命。 Kalau kami punya status yang baru sebagai anak-anak Allah, 如果我们已经有了新的身份，是成为神你的儿女的身 kami 份， sadar harus sesuai dengan apa yang menjadi perubahan di dalam hidup kami. 所以我们要符合着，我们要有真正的有改变。 Tuhan sudah mengubah kami menjadi ciptaan yang baru. 因为神啊，你已经把我们从那个新造的、 Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah Tuhan jadikan dalam hidup 旧的 kami. 已经过去了，新的神已经给我们在。 Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami gagal. 主啊，求你原谅我们，怜悯我们，因为我们没有力量能够行出来， Kami masih terikat dengan kedagingan dan keberdosaan kami. 我们还被我们的肉体还有罪恶所捆绑。 Biarlah firman-Mu pada pagi ini menyadarkan dan mengingatkan kami. 求主，你今天的话语能够提醒我们每位，也能够使到我们能够 Bahwa 认真 hidup 地 kami 对待， selaras dengan cara-cara yang Tuhan ingin kami kerjakan menjadi 使到 ciptaan yang baru. 我们能够把我们的生命活出来，符合神你要我们活出来的 Terima 样式 kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. 主啊，我们实在感恩你的话语， Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告，我们 Amin. 求，阿门。